Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Cikgu Umaira. Pada kali ini saya akan membincangkan bagi matematik KSSM tingkatan 4 bab 6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Di dalam bab ini anda akan mempelajari subtopik 6.1 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Standard pembelajaran pada hari ini adalah untuk mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Objektif video hari ini adalah untuk mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Bagaimanakah suatu situasi boleh diwakilkan dalam bentuk ketaksamaan linear? Jadi kita imbas kembali untuk ketaksamaan linear, kuasa tertinggi dalam suatu pemboleh ubah adalah 1. Dan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah kita boleh tulis di dalam bentuk AX tambah BY bersamaan dengan C. Jadi kita nampak ada dua pemboleh ubah di sini iaitu X dan Y. Jadi ketaksamaan linear digunakan untuk menerangkan hubungan di antara dua kuantiti yang tidak sama. Jadi ketaksamaan digunakan untuk kita terangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Okey, contoh kita ada had ketinggian terowong di sini. Kalau kita zoomkan dekat sini, kita dapati had ketinggiannya adalah 4.75. Jadi kita boleh buat kesimpulan di sini. H adalah ketinggian keseluruhan suatu kenderaan. Jadi bermakna H mesti kecil daripada 4.75 meter. Jadi kenderaan yang masuk mestilah mempunyai ketinggian kurang daripada 4.75 meter. Di dalam kes ini hanya melibatkan satu kuantiti sahaja. Jadi kita akan lihat kalau melibatkan dua kuantiti. Okey, untuk situasi kedua, kita biasa lihat simbol pada lori atau yang membawa muatan ya di sini, iaitu kita dapat di sini BDM 7,500 kg dan terdapatnya BTM 3,410. Jadi apa maksudnya di sini? Jadi BDM adalah berat dengan muatan dan BTM adalah berat tanpa muatan. Jadi kita boleh wakilkan pemboleh ubah yang pertama, kuantiti pertama BDM sebagai Y, kuantiti kedua BTM sebagai X. Jadi kita boleh dapat nilai muatan sudah pasti berat dengan muatan ditolak dengan berat tanpa muatan. Jadi di sini 7,500 tolak 3,410 kg bermaksud muatannya adalah 4,090 kg. Jadi daripada sini kita boleh dapat ketaksamaan iaitu Y berat dengan muatan mestilah kurang atau sama dengan berat tanpa muatan ditambahkan dengan berat muatan iaitu Y kecil sama dengan X tambah 4,090. Jadi ini adalah contoh kegunaan ketaksamaan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Jadi kita akan lebih faham dengan melihat contoh soalan. Jadi kita lihat contoh 1 di dalam buku teks matematik KSSM tingkatan 4 pada muka surat 156. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku yang diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Wakilkan situasi di dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Jadi untuk menjawab soalan persamaan linear, ketaksamaan linear, yang perlu kita lakukan adalah dengan menamakan pemboleh ubah untuk setiap maklumat diberi. Jadi kita ada buku rujukan di sini, kita andaikan sebagai X dan kuantiti Y sebagai buku latihan. Jadi kita tengok ayat seterusnya, harga sebuah buku rujukan ialah RM14 bermaksud 14X untuk harga sebuah buku rujukan. Okey. Dan RM9 harga untuk sebuah buku latihan. Sekiranya kita tambah dengan harga sebuah buku latihan iaitu RM9 didarabkan dengan Y. Okey, amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Bermakna Taufik tidak boleh belanja lebih daripada
RM100. Bermaksud ketaksamaan kita adalah lebih kecil sama dengan 100 untuk mewakili situasi ini, iaitu 14X, RM14 bagi harga satu buku rujukan tambah RM9 bagi harga satu buku latihan, dan nilainya mesti lebih kurang atau sama dengan 100 kerana dinyatakan amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik adalah RM100 sahaja. Jadi di sini kita boleh tulis jawapan sama ada yang pertama 14X tambah 9Y lebih kecil sama dengan 100. Kita boleh tulis juga jawapan 14X lebih kecil sama dengan 100 ditolak dengan 9Y. Jadi positif 9Y kita bawa ke sebelah kanan akan jadi negatif. Atau kita boleh juga tulis sebagai 9Y lebih kecil daripada 100 ditolakkan dengan 14X. Jadi inilah ketaksamaan linear yang sesuai untuk mewakili situasi contoh 1. Kita lihat pula contoh 2 pada muka surat 156. Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil adalah RM12.50. Jadi kita highlightkan maklumat pertama adalah poster kecil, harganya RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Bermaksud tidak boleh lebih daripada RM150 untuk membeli kedua-dua jenis poster. Jadi dalam soalan ketaksamaan linear seperti ini, yang pertama sudah pastilah kita mewakilkan maklumat menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Jadi di sini kita buat andaian, katakan K adalah poster kecil dan B adalah poster besar. Jadi daripada maklumat ini kita dapati poster kecil harganya RM12.50, bermaksud 12.5K. Okey, 50 atau kita tulis 50K. Okey. Peruntukan tadi adalah 150, bermaksud kalau kita nak beli juga poster besar, jadi operasinya adalah tambah. Sekeping poster besar adalah 18.50, iaitu RM18.50. Di darab poster besar kita wakilkan B. Nilainya tadi sudah pasti tidak lebih peruntukan, tetapi boleh sama, iaitu ketaksamaan yang sesuai adalah lebih kecil sama dengan 150. Jadi kita ringkaskan persamaan di sini. Di sini sebenarnya 12.5 bersamaan dengan 25/2K ditambahkan dengan 18.5. 18.5 adalah 37/2B, iaitu amountnya adalah lebih kecil atau sama dengan 150. Jadi untuk kita cantikkan ketaksamaan ini, kita perlu buangkan 2 di sini. Jadi bagaimana kita nak buang 2 di sini? Kita boleh tulis secara ringkasnya di sini. Okey, kita boleh tulis seperti ini, 25K ditambah 37B. Jadi disebabkan kedua-duanya per 2, kita boleh tulis serentak seperti ini. Per 2, okey, lebih kecil sama dengan 150. Jadi sekarang 2 kita boleh pindahkan bila kedua-dua maklumat, kedua-dua term di sebelah kiri per 2. Jadi kita boleh pindahkan 2 ke sebelah kanan sebagai darab. Jadi kita akan dapat 25K tambah 37B bersamaan, ataupun kita ikut simbol dia, kecil sama dengan 150 didarabkan dengan 2. Jadi ringkasannya 25K ditambah dengan 37B, okay, lebih kecil sama dengan 300. Jadi ini adalah hasil akhir, iaitu ketaksamaan linear yang sesuai yang mewakili maklumat seperti yang dinyatakan di dalam contoh 2.
Okey, jadi ini adalah skema jawapan sama seperti perbincangan saya sebentar tadi. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi pelajar di luar sana. Jangan lupa apabila kita ingin mewakilkan maklumat dalam bentuk ketaksamaan, kita perlu wakilkan dengan menamakan pemboleh ubahnya terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.